Jemaah yang dimuliakan, hendaklah kita berdiam diri dan janganlah berkata-kata pada ketika khatib berkhutbah, kerana demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Nabi SAW, "Idza qulta li sahibika wal imam yakhutub yawm al-jum'ah ansid faqad laghawt." Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, khatib berpesan kepada diri khatib dan sidang hadirin sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya serta menjauhi segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan bekalan takwa kita digolongkan dalam kalangan hambanya yang memperolehi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat yang kekal abadi. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kehadiran tahun 2022 semestinya disambut dengan penuh rasa syukur dan insaf atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pelbagai peristiwa suka dan duka, pahit dan manis silih berganti melatari kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 yang telah lalu. Menjadi kelaziman, ketibaan tahun baru sering dikaitkan dengan azam baru dan tekad baru yang pastinya bertujuan membina semangat dan harapan agar tahun yang mendatang ini lebih baik dan sempurna berbanding tahun-tahun yang telah berlalu. Namun, mimbar pada hari ini ingin mengajak semua yang hadir untuk sama-sama kita bermuhasabah dan merenung bahawa ketibaan tahun baru ini memberi arti umur dan usia kita ini sudah menjadi semakin berkurangan dan semakin menghampirkan kita dengan ajal dan kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Yang bermaksud, dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mahu berfikir, dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Syekh Sayyid Al-Tantawi turut menjelaskan bahawa ayat ini merupakan teguran langsung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap insan-insan yang terus kekal dan lalai dengan kehidupan dunia, sedangkan usia yang telah diperuntukkan kepada mereka itu hakikatnya mampu untuk digunakan bagi mencari kebenaran dan
memperoleh cahaya keimanan. Umur yang dikurniakan Allah kepada setiap yang bernyawa itu merupakan satu tanggungjawab yang pasti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Muslimin yang dikasihi sekalian, umur tidak sekadar angka. Umur merupakan suatu kesempatan yang Allah anugerahkan setiap suatu perjalanan kehidupan seorang insan yang ada permulaan dan ada pengakhiran. Adalah penting untuk kita merenung bahawa peringkat kehidupan yang dilalui oleh kita yang bermula dari zaman kanak-kanak, remaja, dewasa dan seterusnya ke zaman tua. Hal ini menunjukkan bahawa perhitungan umur menurut hitungan angka semata-mata adalah suatu yang sangat tidak realistik dan tidak boleh diterima. Kita mungkin mendapati adanya dalam kalangan kita yang sudah dewasa tetapi masih mencuba untuk berwatak remaja, iaitu dengan memutarkan kembali tabiat dan kegemaran zaman muda dan remajanya, sama ada dalam bentuk sikap ataupun tingkah laku. Sedangkan kita lupa bahawa usia dan umur kita hakikatnya menjadi semakin singkat dan saat kematian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sudah semakin hampir. Seharusnya yang menjadi keutamaan kita ketika ini untuk kita merasa risau dan bimbang dengan apa yang telah kita lakukan sepanjang usia kita hingga kini. Saudaraku sidang Jumaat yang berbahagia, ada dari kalangan kita yang Allah panjangkan umur mereka. Ada yang sehingga 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, bahkan 100 tahun. Antara sebab dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia seseorang itu adalah bertujuan memberi kesedaran dan kesempatan agar mereka dalam melakukan ketaatan dengan sebaiknya dan supaya ia tidak menjadi hujjah di akhirat kelak kerana sedikit amalan. Umur yang panjang seharusnya menjadi sebab untuk seseorang itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah, melakukan ketaatan, beramal dengan amalan yang soleh, menjauhi kemaksiatan dan melakukan persiapan serta persediaan untuk berhadapan dengan kematian. Marilah kita mengambil kesempatan atas umur yang masih berbaki ini untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga kita tergolong dalam kalangan insan yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, serta tidak mensia-siakan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Yang bermaksud, dan kemukakanlah kepada mereka misal perbandingan. Kehidupan dunia ini samalah seperti air yang kami turunkan dari langit, lalu bercampur aduklah tanaman di bumi
antara satu sama lain, dan kembang suburlah ia disebabkan air itu. Kemudian menjadilah ia kering hancur ditiup angin. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع حضور الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وولي عهد سمو أميرك شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد واصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.